Nama saya Bettina Jocelyn, anak Kustin, nomor metrik I202020747 dari Fakulti Pembangunan Manusia, kod kursus KAZ 1063, Analisa Kurikulum Prasekolah. Nama pensyarah Miss Nadia binti Amiruddin. Hari ini saya akan membentangkan infografik saya yang bertajuk tentang perbezaan antara kurikulum permata negara dan kurikulum Montessori. Yang pertama adalah kurikulum permata negara. Penggerak utama projek Perintis Permata Negara adalah Yang Amat Berhormat Datin Paduka Sri Rosmah Mansor bersama kumpulan beberapa orang profesional. Seterusnya adalah kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori ini diperkenalkan oleh Dr. Maria Montessori pada kurun ke-20. Beliau ditugaskan untuk membantu kanak-kanak kurang upaya di dalam rumah sakit jiwa yang lebih dikenali sebagai asiliums. Bagi falsafah, perbezaan falsafah antara kedua-dua kurikulum ini adalah untuk permata negara, falsafahnya adalah kanak-kanak boleh diasuh dan dididik bagi memperkembangkan sel-sel potensi dan kecerdasan untuk menguasai pelbagai kemahiran. Yang kedua adalah usaha ini memerlukan komitmen dan kolaborasi antara pendidik, ibu bapa dan komuniti setempat itu sendiri. Yang ketiga ialah setiap kanak-kanak umpama permata yang tidak ternilai harganya. Bagi falsafah, kurikulum Montessori adalah dipengaruhi oleh falsafah Rousseau, Pestalozzi, Froebel, dan Piaget. Ia memerlukan persekitaran yang merangsangkan dan memfokuskan untuk membina kemahiran kognitif kanak-kanak. Yang ketiga adalah yang menekankan persekitaran dan ruang yang selesa. Begitu juga perancangan bahan manipulatif yang terancang. Yang ketiga adalah kualiti kanak-kanak perlu digalakkan dan bukan dihalang. Yang kelima adalah menekankan penggunaan bahan yang membina konsep baru. Bagi konsep pula, untuk permata negara, penerapan konsep belajar melalui bermain dan 3E iaitu experiment, exploration and experimental. Yang kedua adalah dia diadaptasi dari pusat kecemerlangan kanak-kanak Pen Green di Corby, England. Yang ketiga adalah perkhidmatan pengasuhan dan didikan awal untuk kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Dan permata negara ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Mac 2007. Manakala untuk kurikulum Montessori, yang pertama adalah observant mind, iaitu otak yang menyerap. Kanak-kanak akan menyerap maklumat dari semua persekitaran di sekelilingnya dengan mudah. Yang kedua adalah sensitive period, masa sensitif. Pada peringkat awal kanak-kanak adalah masa yang paling sensitif untuk menerima rangsangan dari persekitaran. Yang ketiga adalah normalization, iaitu normalisasi. Apabila kanak-kanak bebas melakukan aktiviti, mereka memberi tumpuan hanya pada kerja, iaitu tidak mengganggu orang lain yang dalam keadaan yang sangat kondusif. Bagi pendekatan untuk kurikulum permata negara era, kanak-kanak digalakkan untuk belajar melalui bermain yang menekankan suasana yang seronok dan selesa bermain. Yang kedua adalah menekankan konsep 3E yang seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu experiment, exploration, dan experiential. Yang ketiga adalah memberi peluang untuk berinteraksi bersama-sama rakan di sekolah. Yang keempat pula iaitu membaca dan bercerita. Ini akan menggalakkan untuk mereka kecakapan bahasa, awal literasi dan pengetahuan tentang dunia persekitaran.
Yang kelima adalah menyanyi, berzikir dan bermain muzik. Aktiviti menyanyi, berzikir dan bermain muzik ini adalah dinanti-nantikan oleh kanak-kanak kerana ia adalah aktiviti yang sangat menyeronokkan bagi mereka. Dan untuk pemilihan lagu atau muzik, perlulah dipilih sesuai untuk kanak-kanak di taska. Bagi pendekatan untuk kurikulum Montessori adalah guru menjadi bimbingan kepada kanak-kanak kerana kanak-kanak mempercayai tugas guru ini untuk membimbing mereka dalam kelas. Yang kedua adalah dengan menghormati hak kanak-kanak yang ditekankan dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Yang ketiga adalah menekankan penglibatan kanak-kanak meneroka dan belajar sendiri dalam persekitaran kondusif. Yang keempat adalah seperti yang kita tahu yang pekerjaan kanak-kanak adalah bermain. Jadi untuk merangsangkan mereka dalam belajar, guru-guru ataupun kurikulum Montessori ini sendiri menggalakkan kanak-kanak untuk belajar melalui bermain dan tidak hanya belajar sahaja. Yang kelima adalah menekankan kanak-kanak untuk belajar melalui bermain dan exploration. Dan yang terakhir adalah kurikulum Montessori ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membuat pilihan mereka sendiri. Dan yang terakhir untuk kurikulum pemata ini adalah kurikulum pemata mempunyai dua bidang, iaitu bidang asuhan kanak-kanak dan yang kedua adalah bidang pembelajaran perkembangan. Jadi itu sahaja tentang infografik saya. Sekian, terima kasih.